Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak untuk tajuk yang seterusnya, Sains Tingkatan 1, iaitu topik 1.3 Kuantiti Fizik dan unitnya. Baik, apa itu kuantiti fizik? Kuantiti fizik dalam sains ditakrifkan sebagai sifat fizikal yang boleh dihitung, iaitu boleh diukur dan dikira. Kuantiti fizik asas yang sentiasa digunakan ialah panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Okey, cikgu ulang. Okey, panjang, jisim, masa, suhu dan juga arus elektrik. Ada berapa semuanya? Ada 5 semuanya ya. Ada 5 kuantiti fizik asas. Okey, seterusnya. Untuk keseragaman, penggunaan unit sistem antarabangsa atau sistem international di units atau lebih mudah dikenali sebagai SI unit digunakan. Okay. Hal ini membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Diulang, tujuan ini membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik dilakukan ke seluruh dunia dengan lebih tepat. Okey. Terusnya, untuk unit SI dijadikan sebagai unit piawai kuantiti asas, kuantiti fizik asas sejak tahun 1960 untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran. Okey, untuk mengelakkan masalah perbezaan unit pengukuran, unit SI ni. Okey, apakah kuantiti fizik asas? Okey, kuantiti fizik asas terdiri daripada panjang, jisim, masa, suhu, arus elektrik. Okey, 5 semuanya. Jadi setiap satu kuantiti fizik asas ada unit SI masing-masing dan simbol unit SI masing-masing. Okey, apakah unit SI bagi panjang? Okey, unit SI bagi panjang ialah meter dan simbolnya ialah M kecil. Okey, unit SI bagi jisim pula ialah kilogram dan simbolnya ialah kg. Unit SI bagi masa ialah saat dan simbolnya ialah S kecil. Okey, unit SI bagi suhu pula ialah Kelvin. Kelvin, cikgu ulang, dan simbolnya ialah K. Manakala unit kuantiti asas yang terakhir, unit SI-nya ialah ampere. Okey, sebut betul-betul ampere dan simbolnya ialah A. Ejaan ampere A-M-P-E-R-E. Okey, cikgu harap kamu boleh hafal dan ingat 5 kuantiti asas, 5 kuantiti asas dengan 5 unit SI-nya dan juga 5 simbol yang berkenaan. Seterusnya, nilai imbuhan. Okey, tadi kuantiti asas, kuantiti fizik asas, sekarang nilai imbuhan. Apa itu nilai imbuhan? Sekiranya nilai unit kuantiti fizik sangat besar atau sangat kecil, imbuhan yang sesuai boleh digunakan. Okey. Nilai imbuhan adalah penting dan banyak digunakan dalam pengiraan. Okey, nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik, jadual ni ada dalam buku teks kamu dan cikgu telah berikan tugasan supaya jadual ini disalin dalam buku nota. Okey, begitu juga dengan jadual 1.2 tadi, kuantiti fizik asas, muka surat 15 buku teks, pelajar diminta salin dan masukkan ke dalam buku nota lah. Okey. Jadi, nilai imbuhan dan simbol untuk nilai unit kuantiti fizik terdiri daripada nilai-nilainya ialah imbuhan giga, nilainya ialah 1 bilion. Bersamaan dengan bentuk piawainya ialah 10 kuasa 9. Kenapa 10 kuasa 9? Ini kerana terdapat 9 kosong di belakang. 3, 6, 9. Jadi 10 kuasa 9. Kalau kita darabkan 10 kuasa 9 ni bermaksud 10 darab 10 darab 10 darab 10 darab 10 sebanyak 9 kali sebab kuasa 9. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okey, bermaksud 10 darab 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 10 sebanyak 9 kali. Okey. Jadi kamu boleh kira gunakan kalkulator kamu. Nilai yang akan diperolehi ialah 1 bilion. Dikenali sebagai 1 giga. Simbolnya ialah G, iaitu giga. Okey. 1 giga bersamaan dengan 1 bilion. Okey. Kemudian nilai mega. Okey, yang ni cikgu padam dulu. Kemudian nilai mega. Mega pula ialah nilainya ialah 1 juta. Okey. Ada 6 nilai digit kosong di situ. Bermaksud oleh kerana kosongnya ada 6 kali, maka 10 ni kuasa 6. Kalau tadi 10 kuasa 9, sekarang kuasa 6. Bermaksud 10 darab 10 darab 10 darab 10 sebanyak 6 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ambil kalkulator, kira. 10 darab 10 dapat 100. 100 darab 10 dapat 1000. Seterusnya sehinggalah kamu darab semua sekali. Dan nilai yang akan diperolehi ialah 1 juta. Okey, seterusnya untuk kilo. Kilo nilainya ialah dengan 4 digit, nombor 4 digit iaitu 1000 dengan 3 biji kosong di belakang. Jadi oleh kerana ada 3 biji kosong, dia dikenali bentuk piawainya ialah 10 kuasa 3. Okey, bentuk piawai ni dikenali dengan bilangan digit, bilangan kosong yang ada di belakang tu. Okey, jika kosong tu ada 9 digit tadi, 10 kuasa 9. Ada 6 digit, 10 kuasa 6. Ada 3 digit, 10 kuasa 3. Dan untuk kilo ni, 10 kuasa 3 dikenali sebagai kilo. Simbolnya ialah K kecil, bukan K besar. K besar tu maksudnya Kelvin. Tadi kita tengok dah tadi dalam kuantiti fizik asas untuk unit suhu, unit SI-nya dengan simbolnya ialah Kelvin. Okey. Seterusnya untuk desi. Desi nilainya ialah 0.1. 0.1 ni maksudnya 1 kita bahagikan dengan 1 ni kita ghostan ke belakang sebanyak 1 titik. Bila kita ghostan ke belakang, kalau matematik masa sekolah rendah, bermaksud kita bahagikan dengan 10. Okay, 1 bahagi 10. Kita akan dapat 0.1. Oleh itu, oleh kerana 1 bahagi 10 ataupun 1 per 10, maka kita akan dapat 10 kuasa negatif 1. Sebab 10 ni dia kuasa 1. Bila dia per kat bawah, bila dia naik atas, darab 10 kuasa negatif 1. Jadi dapat 10 kuasa negatif 1. Okey. Yang ni 10 kuasa negatif 1. Nilainya ialah desi. Simbolnya D kecil. Okey, untuk senti pula, senti ialah 0.001. Okey, nak jumpa dengan nombor 1 bulat, kita kena ke depan sebanyak 2 kali. Bermaksud 0.01 ni dia undur titik puluhan dia. Asalnya nombor 1. Nak dapat 0.01 kena undur 1, 2. Titik kat sini. Okey, titik kat sini, kemudian kosong kat sini. 0.01. Jadi kena undur 1, 2. Okey, jadi dia dapat 10 kuasa negatif 2 sebab dia terpaksa undur sebanyak 2 kali. Okey, simbolnya ialah C, iaitu senti. Mili pula undur sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, jadi 10 kuasa negatif 3 disebut sebagai mili. Okey, mikro pula undur sebanyak 6 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau daripada nombor 1 nak pergi ke titik perpuluhan dia semula tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samalah. Okey, jadi 10 kuasa 6 simbolnya dengan bentuk U seperti U ada ekor sikit. Kita sebut dia mikro. Okey. Dan yang terakhir sekali ialah nano. Nano iaitu kalau tadi 10 kuasa 9, okey, nombor besar, sekarang ni dia reverse. 10 kuasa negatif 9 sebab dia undur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru dapat nombor 1 tu. Jadi nilainya ialah 10 kuasa negatif 9. Simbolnya ialah nano n kecil. Okey, seterusnya. Baik, untuk jisim daripada kilogram kepada gram, kalau kita nak tukar daripada kilogram kepada gram, kita perlu darabkan dengan 1000.
Okey, kalau kita ada 2 kilogram, nak tukar kepada gram, so darab dengan 1000, kita akan dapat 2000 gram. Okey, sebaliknya daripada gram, kita nak balik semula kepada kilogram, kita perlu bahagikan nilai tu kepada 1000. Contohnya, kalau kita ada 3300 gram, okey, berapakah unitnya dalam kilogram? Jadi kita kena bahagikan dengan 1000, bahagikan dengan 1000, bila bahagi dengan 1000, kita kena reverse titik perpuluhan sebanyak 3 kali, sebab ada 3 kali kosong kan tadi. Okey, jadi kita ulang, kita reverse 1, ni titik kosong untuk nombor bulat di belakang sekali. Jadi kita reverse 1, 2, 3. Okey, titik kat sini. Jadi kita dapat 3.300. Okey, itu nilai dalam kilogram daripada gram. Okey, soalan sekarang. Kita ada 1.9 kilogram. Berapakah nilai dalam gram? Okey, jadi tadi daripada kilogram nak pergi ke gram, kita kena darab dengan 1000. Jadi darabkan dengan 1000, kita dapat 1900. Kenapa dapat 1900? 1.9 kita darabkan dengan 1000 ada 3 kosong. 1, 2, 3. Jadi titik ni berpindah ke belakang, dia akan menjadi 1900. Okey, begitu juga dengan 8200 daripada unit gram nak tukar ke kilogram, maka kita perlu bahagikan dengan 1000, kita dapat 8.2 kilogram. Okey, 8200 bahagikan dengan 2000. Kalau masa sekolah rendah, nilai kosong ni kita boleh, kalau bahagi atas bawah kita boleh potong je. Kalau ada 2 atas, 2 bawah, potong je. Jadi 82 bahagi 10, ghostan je satu titik kat sini. Sebab tu dapat 8.2 kilogram. Okey. Seterusnya untuk unit panjang. Okey, untuk unit panjang. Baik, yang ni kalau boleh salinlah. Salin ni dalam buku nota supaya senang nanti formula ni. Sama juga dengan formula untuk GSM tadi. Salin dulu yang kilogram kepada gram darab dengan 1000, gram kepada kilogram bahagi dengan 1000 tu. Salin formula tu. Okey, kotak tadi tu. Okey, untuk daripada kilometer kepada meter, kita perlu darab dengan 1000. Okey, seterusnya meter ke desimeter darab 10. Ni pun darab 10. Sentimeter ke milimeter pun darab dengan 10. Okey, kalau kita reverse ke bawah ni, sini daripada milimeter kepada sentimeter. Milimeter ni paling kecil, kilometer ni paling besar. Jadi bila kita nak reverse kepada unit yang lebih besar, kita kena bahagi dengan 10, bahagi dengan 10, bahagi dengan 10. Yang last kali ni bahagi dengan 1000. Okey, kita tengok latihan. Tengok contoh. Okey, kita ada 80 meter. Meter duduk kat mana? Okey, meter berada di sini. Meter Okey, ini meter. Jadi meter nak pergi ke sentimeter. Sentimeter di mana? Di sini, sentimeter. Okey, so untuk meter kepada sentimeter, kita perlu melangkau berapa langkah ni? 1, okey, kena darab 10, darab 10. Maksudnya darab 10 sebanyak 2 kali. Jadi nilai ni 80 darab 10, darab 10. Okey, sebab kat sini daripada meter kepada desimeter dulu, baru pergi ke sentimeter. Jadi 80 darab 10. 10 darab 10 ni sama dengan 100 lah. Sebab tu dia darab dengan 100 terus. Okay, 10 darab 10 ni dapat 100. Jadi jawapan ni kita dapat 80 darab 100 ialah 8000 cm. Okey, seterusnya. Soalan nombor 2, contoh. Daripada 600 cm kepada meter. Sentimeter kepada meter. Ni daripada sini 1, 2. Jadi bahagi 10, bahagi 10. Okey, 10 darab 10, 100. Jadi sentimeter bahagi 100. Okey. Maksudnya sama dengan 600 ni sentimeter, sebab 600 cm ni mula kat sini. Okey, mula di sini. Jadi bahagi 10, bahagi lagi 10.
Itu maksudnya. Sebab tu dibahagikan dengan 100. Okey? Sama je lah. Kalau kita bahagi 10 dulu, 600 ni bagi 10, hilang kosong. Yang ni pun hilang kosong lagi. Jadi kita dapat 6 meter. Okey, yang ketiga. Okey, 95 milimeter kepada meter. Milimeter kepada meter. Berapa langkah dia perlu lalu? 1, 2, 3. 10 kuasa 3 sama dengan 1000. Kan? 1000. Jadi, sini jumlahnya 1000. Jadi, nak sampai ke meter, kena bahagi dengan 1000. Okey, jadi 95 bahagi 1000. Dapatlah 0.095 meter. Okey? Okey, seterusnya untuk masa. Okey, ni pun samalah salin ni dalam buku nota. Okey, formula ni kena salin supaya lain kali senang nak rujuk. Okey, so daripada 7 minit nak tukar ke saat. Minit nak tukar ke saat. Jadi ke kanan darab 60. Okey, jadi 7 darab 60 dapat nilai 420 saat. Okey, saat pula nak tukar kepada jam. Okey, saat nak tukar kepada jam. Ini saat, ini jam. Berapa langkah dia perlu lalu? 1, 2. Okey, 60 bahagi 60. Jadi sebab itu 450 bahagi 60 bahagi 60. Jadi kita akan dapat 0.125 jam. Okey. Seterusnya, bahagian yang terakhir, kepentingan unit piawai dalam kehidupan seharian. Apa agaknya kepentingan unit piawai? Kenapa pentingnya kita belajar tentang unit piawai? Okey, yang pertama, ketidakseragaman unit dalam kehidupan boleh mendatangkan kekeliruan. Contohnya, sekiranya di Malaysia, kita ukur jisim menggunakan kilogram, tapi tiba-tiba bila kita pergi ke negara lain, contohnya pergi ke Singapura, jisimnya diukur dalam pound contohnya. Jadi bila nak buat trading ataupun pertukaran barang, katalah nak timbang, pos laju nak timbang, nak hantar ke Singapura, dia akan menyebabkan satu kekeliruan pula, nak convert, nak tukar tu daripada kilogram kepada pound tu, satu masalah. Okey, lambat. Jadi untuk menyeragamkan, unit piawai ini telah dibuat untuk mendatangkan keseragaman. Okey, contoh tadi dikata rakyat di beberapa buah negara menyukar barang dengan menggunakan kati dan tahil. Okey, manakala rakyat di negara lain pula menggunakan cupak, gantang, kaki dan ela. Macam cikgu bagi contoh jisim tadilah, pound dengan kilogram. Okey, jadi ini akan mendatangkan masalah. Kita datang ke negara tu, di negara kita katalah guna kati, tahil. Tiba-tiba sampai kat negara dia guna cupak, gantang, kaki dan ela. Jadi untuk pertukaran nilai tu, dia nak eksport ke negara kita akan mendatangkan masalah untuk tahu nilai yang betul bagi satu-satu barang tu. Okey. Penggunaan unit ukuran yang sama boleh memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Jadi ini adalah antara faedah yang paling besar, memudahkan ahli sains untuk berkomunikasi di peringkat antarabangsa. Jadi senang. Okey, sana negara katalah Australia guna kilogram, kita pun guna kilogram. Jadi kita tahu dah unit yang sama, ukuran yang sama. Okey, seterusnya ukuran zaman dahulu. Okey, zaman dahulu tidak ada kilogram lagi. Orang zaman batu dulu, kamu belajar sejarah bermula dengan zaman Paleolitik kan? Zaman batu, zaman Mesolitik. Okey, pada waktu itu diorang belum ada sistem pengukuran yang seperti unit SI. So, masa tu digunakan jengkal tangan. Okey, gunakan jengkal tangan, guna depa, guna langkah, guna hasta. Okey, cikgu nak tanya, adakah jengkal tangan kamu sama dengan jengkal tangan ibu bapa kamu? Adakah jengkal tangan bayi yang baru lahir sama dengan jengkal tangan kamu? Pastilah tak sama kan? Bayi yang baru lahir jengkalnya kecil, pendek, tapi kita jengkalnya panjang. Beza juga antara kita dengan orang barat. Mak Saleh contohnya. Bila Mak Saleh jengkal tu jari dia panjang sebab dia tinggi. Kita jengkal kita pendek. Jadi katalah kita nak jual barang. Barang tu diukur dengan jengkal. Harganya sejengkal RM1. Adakah kita akan dapat nilai yang adil untuk jual tu? Katalah kita jual satu batang emas. Okey, satu jengkal harganya 1 juta. Bila kita jengkal, kita dapat 4 jengkal.
kita kata harganya 1 juta, 4 juta. Okey. Lepas tu kita pergi dekat negara tu pula jengkal dia lebih panjang. Kalau lebih panjang maksudnya bila nak guna jengkal dengan ukuran kita, maksudnya tak samalah. Satu jengkal kita lebih pendek, satu jengkal dia lebih panjang. Jadi kalau kita nak bayar harga yang sama 1 juta untuk satu jengkal, maknanya ada pihak yang akan rugi dan ada pihak yang akan untung lebih lah. Yang jengkal dia panjang tu dia akan rugi sebab satu jengkal dia 1 juta. Jengkal kita pendek pun 1 juta juga kita jual. Jadi akan mendatangkan kekeliruan. Sama juga dengan depa, hasta dan juga langkah. Okey. Ini semua telah dipelajari semasa di sekolah rendah. Okey, jadi setakat itu saja untuk 1.3. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya nanti. Penggunaan alat pengukur, kejiduan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Jadi untuk hari ini, selesaikan tugasan yang cikgu telah berikan iaitu salin jadual 1.2, 1.3 dan juga nota penukaran unit, kuantiti asas, untuk jisim, untuk panjang, untuk masa dalam buku teks muka surat 16. Okay? Dan jawab soalan kuisis yang telah cikgu berikan melalui link. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.